عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Saya muliakan Upah Sabariah selaku penganjur, sahabat pencinta Al-Quran SPAQ. Seterusnya bonda-bonda moderator, bonda Inun, kemudian Ustazah Jastrina, Kak Niksum, kemudian muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah hadirin hadirat, keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama je nak buat selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya telah pun kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-19 Syakban, yang mana semakin hampirlah kita ke Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kita kesempatan untuk memasuki Ramadan dan kita mendapat keberkatan serta kesungguhan mencapai maqasid tujuan kita berada dalam Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sedang muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, semua sihat belaka. Semua dah solat duha insya-Allah, ataupun mungkin lepas ni solat duha nanti insya-Allah. Kemudian apa lagi? Mungkin bagi yang mungkin bercuti ke, ada apa-apa plan tu, semoga dipermudahkan urusan di bawah naungan rahmat Allah, di bawah jagaan Allah insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasalah membasahkan lidah kita dengan zikir kepada Allah. Walau apa jua yang berlaku, tetap kita berzikir kepada Allah. Kan? Nampak sesuatu yang kita menakjubkan, sebut subhanallah. Kan? Berlaku sesuatu yang tak sangka ataupun benda yang keburukan, kita ucapkan. Paling kurang kita sebutlah astaghfirullah. Kan? Daripada kita melatah sebut alamak, ala bapa tu, baik kita sebut zat nama Allah. Nak dapatlah pahala juga kat situ kan. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah, kita akan sambung perbincangan 40 hadis berkenaan dengan adab. Sebelum tu kita seperti biasa, ibu-ibu sekalian, dah biasa dah dengan saya kan. Kita akan memanaskan dulu enjin dengan soalan uji minda. Kita masuk pada soalan yang ke-30 pada pagi ini insya-Allah. Okey, jadi ibu-ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat seperti biasalah. So, soalan ke-30, antara keharusan menjawab salam dengan isyarat adalah ketika mendirikan solat.
pilih 2 contoh menjawab salam dengan isyarat yang betul. Pilih 2 contoh menjawab salam dengan isyarat yang betul. So, mana satu kau jawapan dia? A, tangan dan mata. B, kepala dan mata. Jangan salah sebut, jadi kelapa nanti. Kepala dan mata. C, tangan dan jari tangan. D, kepala dan jari kaki. So, ibu sekalian boleh menjawab di ruangan chat. Boleh berfikir-fikir dahulu, renung-renungkan. Kau ada nak beristikharah ke? Tak sempat lah nak solat istikharah semua ni. Terus jawab je lah di ruangan chat, insyaAllah. Tertekan sekali di bahaya ni. Okay. Kita akan try jawapan nanti. Okay, ibu sekalian boleh jawab di ruangan chat. Soalan mencabar kot. Lambat sikit ni awak apa kita respon. Tak apa. Take your own time. Ibu boleh ambil masa yang diperlukan. Tapi dengan syarat tak mau bincang, tak mau tengok Google, tak mau tanya kawan sebelah semua, tak boleh. Saya masih menantikan jawapan yang hendak diberikan. Akhirnya ada yang jawab. Risau je tak ada orang jawab nanti Kang. Kang kita syok sendiri pula. Bonda Hayati mendahului dengan jawapan A. Dan Salemah pun mengikuti jawapan A. Nak panggil macam mana ni? Madam ke? Ustaz panggil Kak Ta je. Bonda Ta je cukup. Bonda Ta Ta tu untuk apa? Rosita. Talhatul Khair. Oh, special nama Masya Allah. Binti Ahmad Arabi. Okay, baik. Bonda Ta okay, insyaAllah. Nak kena hafal lah ni Bonda Ta ni. Pasal nama dalam ni lain kan. Yang Arabi MDM. Ingat panggil madam ke apa? Okay. Okay, Bonda Ta. Jawapan tu belum tentu betul lagi Ustaz. Okay. Betul. Kita pun tak tahu lagi. Tapi tak apa, kalau anda nak tukar jawapan boleh. Ada masa lagi Selagi kita tak bincang, kita boleh tukar jawapan. Ni kalau bincang tu dah kira dah hantar dah kertas jawapan. Lagi tak bincang tu kira masih boleh untuk padam OMR tu, boleh hitamkan jawapan yang betul. Okay. Bonda jawab B. Bonda Katifah jawab C. Okay, kita tengok sekarang ni ABC semua telah digunakan. Mata dan kepala, Bonda Kunorizah, mata dan kepala, maknanya B lah. Okay, jawab B Bonda Jamaliah pun B. Cik Jamaluddin jawab C. Bonda Yusrina Wati jawab B. Okay, so kita nampak jawapan yang pelbagai sedikit, A, B, C. D masih keseorangan, tak ada orang yang pilih dia. D, kepala dan jari kaki. Kaki, mana tahu kaki ke? Orang bagi salam kat kita tengah solat kita tunjuk kaki kat dia. Mana tahu pun boleh ke? Bagi sepak tu. Orang bagi salam kita bagi sepak kat dia. Macam mana tu Okey, Bonda Sharifah jawab C, Bonda Salmiah jawab A. Dia terlepas. Okey, terima kasih kepada semua. Hari ni mungkin ramai yang dia berfikir-fikir nak jawab dulu. Mungkin agak mencabar agaknya soalan ni. Pasal biasa dia bertubi-tubi jawapan yang diberikan bertubi-tubi. Tapi pagi ni dia mungkin agak payah sikit soalan. Pasal dia macam slow motion sikit lah. Tapi tak apalah, insyaAllah. Yang penting ibu-ibu dapatlah sesuatu yang bermanfaat. Bagi yang menjawab, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas respon dan kesudian menjawab. Bagi yang tak jawab tak apa. Kita anggap ibu-ibu jawab dalam hati lah. Dari hati ke hati, insyaAllah. Tapi tak apa. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu nanti. Baik. So kita tengok dalam perbincangan kita ni.
berkenaan dengan soalan ni. Okay, ada tambah jawapan lagi ni Bonda siapa ni? Bonda Fatimah jawab A, Bonda Jadilah, Bonda Hasmah pun jawab A, admin jawab B. Okay, baik, terima kasih kepada semua. Baik, berbalik kepada soalan ni, dia adalah yang sunnah kita baru juga bincang lah. Saya kira mungkin hari Jumaat pun kita ada ulang sikit. Ketika mana solat, bila ada yang memberikan salam, kita memang tak boleh jawab dengan ucapan. Kerana itu telah disebutkan sebagai percakapan. So, automatik bercakap dalam solat, maka dia menjadikan solat itu batal. Kan, menjadi bermaksud membatalkan solat lah. Salah satu perkara yang membatalkan solat. Sebab itu, bila orang berikan salam, walaupun hukum asal dia wajib, tapi sebab kita senang solat, so kita boleh untuk abaikan. Boleh untuk abaikan. Maknanya, di situ ada satu lagi kaedah. Kita memberikan isyarat. So, isyarat itulah kita tanya dalam soalan ni kan. Apa isyarat kita nak berikan, nak bagi kepada orang yang memberikan salam. Ini syarat dia, isyarat ni, nak berikan dia kena ada syarat. Syarat dia, bagi kita yang rasa tak terganggu dengan, tak terganggu dengan solat tu. Kekhusyukan dalam solat. So bagi kita itu yang begitu yang boleh untuk buat isyarat. Kalau terganggu ketika solat, kita boleh abaikan. So itu saya ulang sikit lah, ibu-ibu, supaya kita dapat balik apa yang kita dah belajar. Baik, jadi apa isyarat yang betul? Terus kepada jawapan, seperti yang disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, iaitu isyarat dia ada 3. Boleh berikan secara tangan, ataupun kepala, ataupun jari tangan. Kita orang bagi salam, kita angkat tangan. Dalam solat disebab kena menghadkan pergerakan. So kita hanya angkat tangan sekali saja, letak balik. Lepas tu kepala, kita angguk kepala sekali saja. Jari tangan, kita angkat jari telunjuk seperti yang kita dah bincang khatib berkhutbah tu kan. So tiga ni kita kena pilih salah satu. Jangan ibu-ibu buat 3 serentak pula. Orang bagi salam, Assalamualaikum. Contoh orang panggil lah, Assalamualaikum Kak Arus. Kita pun nak jawab salam, tak boleh jawab ucapan. Kita pun angkat tangan, angguk kepala, jari telunjuk. 3 serentak kata nak ambil semua sunnah. Itu agak bermasalah lah. Sebab apa? Sebab dia menyebabkan pergerakan tu dah melebihi batas lah. Jadi sebab itu pilih satu sahaja. Kalau di luar solat, ibu-ibu nak buat macam kawat ke, macam nak lumba lari ke, terpulang. Tak ada orang pun halang. Sebab tak ada apa-apa yang memberikan kesan kepada perbuatan tu. Tapi sebenarnya kaedah dia satu je lah. Dipilih satu sahaja dalam 3 yang diberikan ini. So jawapannya adalah tangan, kepala dan juga jari tangan. Cuba balik kepada soalan tadi, kita nak tengok balik. Kita nak matchkan balik. A, tangan dan mata. Mata mungkin ada yang beranggapan kenyit mata kan. Kenyit mata ni kalau sama jantina tak apa lagi lah. Ni kalau lah lain jantina, kan kena lelaki perempuan pula, kita salah faham, teringat mata tu sunnah. Kenyit mata kat lain jantina, memang timbul fitnah lah. Kan, sebab itu memang kenyit mata ni dia tak adalah dikira sebagai sunnah ataupun isyarat menjawab salam. Dia sekadar kita bermesra lah kot. Kita mungkin kenyit mata ni bermesra-mesra tu boleh lah. Tapi biarlah bermesra dengan orang yang sepatutnya. Jangan bermesra pula dengan orang yang tak sepatutnya kan. So kalau kawan-kawan sama jantina ke kan, ataupun apa mungkin yang sesuai, mungkin dalam family macam tu, tak apa lah. Kenyit mata ni, kalau kenyit mata dengan apa yang bukan mahram, bahaya tu kan. Okay, so mata memang out terus lah. Dia tak dikira langsung sebagai isyarat menjawab salam. Bahkan dia boleh menimbulkan fitnah. Jadi A salah dah, B pun salah. C lah jawapan dia kan, tangan dan jari tangan. Dan D pula, kepala dah betul lah kepala tu. Tapi jari kaki tu salah. Takkanlah orang bagi salam kan, kita angkat jari kaki tu nak tunjuk kat dia. Ataupun kita gerak-gerakkan jari kaki pun orang tak berapa nak perasan kan. Pergerakan tu agak macam terlindung dan orang tak faham pun isyarat tu. So jari kaki pun tak sesuai. So jawapan dia adalah C. So tahniah kepada yang betul.
Alhamdulillah, jawapannya adalah C. So yang salah tak apa, jangan risau. Kita dah faham lah. Maknanya mata dia tak dikira sebagai isyarat dalam sunnah. Nak amalkan boleh je, siapa nak marah. Cuma jangan buat dengan orang yang tak sepatutnya lah. Itu yang menjadikan fitnah. Kan? Tapi kalau bermesra dengan orang yang sepatutnya, kan tak ada suami isteri, kan so sweet kan. Buatlah macam tu, siapa nak marah. Tapi pastikan isteri sendirilah, bukan isteri kawan. Kan, gitulah. Baik, jadi insya-Allah kita sambung perbincangan kita masuk berkenaan tentang adab. Adab ni kita dah lama dah tak lihat, kita kan selang-seli kan. Jadi takut lama-lama tak belajar kan jadi tak beradab pula. Kan kita belajarlah adab ni, kita dapatlah sesuatu untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan. Sebab seperti mana ibu-ibu sedia maklum dalam tajuk tentang adab ni, dia banyak tajuk-tajuk yang jarang kita dengar. Jarang kita dengar dan kita mungkin selama ni kita amalkan pun dengan cara yang kurang tepat. Tak mustahil. Sebab bila saya belajar, itulah perasaan saya. Bila saya belajar dengan guru saya, Al-Fadil Syekh Dr. Usman Abdul Karim Al-Usman, beliau bila beliau kita ni lah, kita belajar dengan beliau kan, kita dapat banyak point yang mana tak pernah dengar, kita rasa kita betul tapi rupanya salah. Macam tu lah, itu perasaan saya lah. So saya kira ni sangat penting kita belajar supaya kita dapat amalkan. Jadi insya-Allah kita akan lihat kepada masuk kepada adab yang ke-10. Saya buka pada hadis yang pertama. Saya terbuka lain. Okey, ni hadis pertama. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain insyaallah amin. Pada adab yang ke-10, adab dengan syiar. Syekh meriwayatkan ada 3 hadis dalam bab ini daripada guru Syekh, iaitu Syekh Al-Murabbi Abdul Rahim bin Ahmad bin Umar bin Isa bin Muhammad dari Karak Pahang, dengan sanad yang bersambung kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki datang dan bertanya kepadanya, adakah dahulunya kamu, yakni kamu Anas, membenci untuk menunaikan sa'i antara Safa dan Marwah? Beliau menjawab, ya, kerana itu dahulunya merupakan lambang jahiliyah, sehinggalah turunnya ayat yakni apa, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-158 yang bermaksud sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan sebahagian daripada syiar-syiar Allah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, kan? Itu ayat dia. Jadi daripada ayat itulah yang disebutkan menjadi asbab bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak lagi membencinya. Ini disebut dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari 1648. Baik, jadi ibu sekalian, apa kita faham? Ini iaitu sesuatu lambang yang menjadi kita boleh faham daripada sudut melambangkan identitas sesuatu. Contoh agama lah kan, macam contoh salib adalah kepada orang Kristian. Kemudian apa-apa signature yang kita buat yang memberikan identiti kepada sesuatu, contoh agama lain kan. So sebaik-baik kita kena elakkan. Sebab itu bila perbuatan kita melambangkan agama yang lain, memang kita kena tinggalkan. Contoh kita mungkin pernah dengar berkenaan dengan apa, kita letak ni bagi orang agama Hindu lah, kita panggil apa, bindi kot kan, bindi. Kalau dalam orang Hindu panggil potu lah kan, potu kan, kat tengah sini kat dahi tu kan. So itu kita mungkin anggap kita nak bermesra, bertoleransi dalam bab kaum kan, tapi sebenarnya itu dah menyentuh bab agama. Itu dah identiti kepada agama, dan ada kepercayaan yang karut lah sebenarnya memakai benda tu, melambangkan khusus kepada mereka perempuan yang telah berkahwin. Mereka yang kematian suami, kalau agama Hindu ni mereka akan cabut benda tu. Itu ada satu identiti tu, sekadar apa yang saya tahulah. Jadi itu contoh adalah satu syiar yang bila dibuat maknanya identiti kepada agama tu. So kita kalau untuk Islam kita panggil lah syiar kan. So bagi mereka ni kira lambang agama mereka.
So bila menyerupai sesuatu kaum yang disebut sebagai agama ni, maknanya identiti agama, itu yang kita kena elakkan. Tapi kalau dia hanya menyerupai sesuatu kaum dan dia tidak bercanggah dengan syarak dan adanya keharusan, maka masih lagi dalam konteks harus. Kan? Jadi sebaik-baik kita elakkan. Tapi kalau atas dasar tertentu kita nak buat benda tu, contoh pakaian lah biasanya, kita nak menyerupai dengan pakaian kaum yang lain, sekadar nak bertoleransi sesama kaum, dia kena pastikan dia menutup aurat lah, menutup aurat dan mematuhi dalam syarak. Dan biar kita pakai tu adanya keharusan. Tak ada keharusan, kalau boleh elak itu lebih baik. Keluar daripada elakkan daripada fitnah, itu lebih baiklah. Sebab kita dah tahu dalam hadis yang cukup masyhur, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, sesuatu identiti kepada sesuatu kaum ataupun agama ni, maka kita telah masuk dalam kalangan mereka. Maknanya kita merupakan sebahagian daripada mereka. Seolah-olah kita rela atas perbuatan itu. Sebab itu apa je kita buat ibu-ibu sekalian, kalau melibatkan kaum yang lain, agama yang lain, kita kena pastikan dulu. Kalau tak pasti, bertanyalah kepada ahli dia. Boleh tak saya nak buat macam ni, kan? Kalau ada keperluan baru kita buatlah, baru kita tanya. Tak ada keperluan, kita elakkan terus. Kan? Contoh macam ucapan-ucapan yang melibatkan agama kan. Contoh macam kita ucapkan selamat hari Deepavali, contoh selamat tahun baru Cina. Ini kalau adanya keharusan, memang ada kawan kita yang memang non-Muslim yang beragama begitu kan. So atas dasar dia tak melibatkan soal agama, kita tak redha dengan apa-apa yang melibatkan agama itu, masih lagi dalam konteks yang diharuskan. So kalau nak selamat macam mana? Sebut je lah happy holiday, kan senang. Dia tak semestinya kena sebut juga macam tu, kena masuk sekali dengan mereka, kena join pula buat benda-benda yang kadang-kadang melampau jugalah atas dasar toleransi lah, kawan rapat lah. Bukan masalah tu, ni melibatkan kita menggadaikan agama kan. So kita kena berhati-hati. Kan nak selamat, kita kalau buat ucapan sebut je happy holiday. Selamat bercuti kan, selamat apa lagi? Happy holiday lah, senang. Have a safe journey. Dah cukup. Benda tu pun dah kira kita meraihkan juga. Maknanya kita bermesra juga. Kan, tanpa melibatkan secara spesifik bab agama. Itu lebih baik. Itu kalau adanya kawan kita yang non-Muslim macam tu lah. Jangan sampai kita bencikan dia pula. Kita kena tetap ambil peluang tu untuk nak bagi dia dekat dengan Islam juga kan. Kita nak bermesra supaya dia nampak Islam ni menjaga kebajikan. Tidaklah kata sampai ada diskriminasi. Tak nak macam tu. Kita tetap nak berdakwah pada dia. Cuma secara tak langsung. So kita kena faham ibu-ibu sekalian cara macam tu. So asalnya Safa Marwah merupakan lambang kepada jahiliyah. Tapi bila itu dah menjadi sebahagian daripada syiar Islam, maka sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu tak benci lagi dah. Sebab asalnya dibenci sebab itu lambang kepada jahiliyah. Kan? Asal yang menjadi satu perbuatan Safa dan Marwah ini tempat berkumpulnya mereka ni Arab-Arab jahiliyah yang melakukan sesuatu ritual. Tapi bila dah turunnya ayat ni menunjukkan bahawa ia sebagai daripada agama. Bahkan salah satu yang kita kena buat sa'i antara Safa dan Marwah ketika mana kita menunaikan haji khususnya lah. Jadi sebab itu kita disuka balik. Itu maksud dia. Kita masuk pada hadis yang kedua. Disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki menuntun untanya. Maka baginda berkata kepadanya, tunggangilah dia. Lelaki itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah unta. Baginda berkata, tungganglah dia, wahai celakalah kamu. Untuk kali yang kedua ataupun yang ketiga. Disebut dalam hadis, dalam riwayat Imam Malik, dalam kitab dia Al-Muwatta. Baik, hadis ni, kita kena faham betul-betul lah ibu sekalian. Kita kena faham betul-betul supaya tak salah kita faham lah. Iaitu, dalam hadis ni nak disebutkan bahawa Nabi SAW menyuruh untuk lelaki itu menyempurnakan hak. Kan? Macam unta memang hak dia ataupun antara fungsi dia, kan, peranan dia atau fungsi dia
adalah kita jadikan sebagai kenderaan. Kan? So, kita atas dasar kita kata tak nak menyusahkan dia. Tak berikan hak kepada dia. Kemudian kita pun menuntun dia. Tak naik atas dia, kita bawa dia sekali, gerak sama-sama. Jadi benda ni lah yang Nabi SAW tegur. Kan? Bermaksud secara tak langsung, biarlah kita menunaikan hak kepada orang yang sepatutnya. Itu maksud dia. Kan? Contoh lain. Kita katalah kita ada bela kucing. Okey, bela kucing. Jadi hak bagi kucing adalah dihidup secara fitrah. Kan, fitrah maknanya bebas. So kita kalau kata nak melatih dia bab kebersihan pun apa pun, tetap kena ikut dia punya cara jugalah. Jangan sampai kita mengurung dalam sangka tanpa sebarang sebab. Kalau disakit kita. Ni secara fitrahnya, secara umumnya memang kita buat macam tu. Atas dasar tak nak bagi dia bergerak sana sini merayap, tak nak bagi dia sakit, tak boleh begitu. Kan, hak dia adalah kebebasan. Itu dunia dia sebagai fitrah kucing macam tu. So kita tak boleh nak hak, kita nak kurung dia dalam sangka macam tu kan, tanpa sebarang keuzuran. Itu contoh. Nak sebut, tunaikanlah hak kepada yang sepatutnya. So unta adalah kenderaan. So kita jadikan sebagai kenderaan. Kan? Begitu. Sama juga dengan haiwan yang lain. Semua masing-masing ada hak. Baik haiwan ke, baik manusia ke, baik kita sebagai seorang ibu ayah, sebagai seorang majikan, pekerja. Semua kita ada hak yang kita perlu tunaikan. Sampaikan hak itu. Jadi itulah sebahagian daripada syiar dalam Islam. Benda yang kita perlu patuhi, kita patut untuk lakukan. Kita masuk pada hadis yang ketiga daripada Umar bin radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa beliau telah pergi kepada Hajarul Aswad, lantas cium. Dan berkata, sesungguhnya aku mengetahui bahawa engkau ni hanyalah seketul batu yang tak ada pun sebarang mudarat, tak ada pun sebarang manfaat. Seandainya bukan kerana nampak baginda Rasulullah SAW mencium kamu, maka aku tidaklah akan mencium kamu. Ini juga hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Ibu-ibu sekalian, inilah antara dalil yang menunjukkan bahawa perbuatan mencium Hajarul Aswad merupakan sesuatu yang sabit dalam hadis Nabi SAW. Bahkan bila ulama mensyarahkan apa tujuan, disebutkan ni wallahu alam, ni bukan dalam hadis, cuma sekadar kajian yang disebutkan oleh ulama, majoriti ulama sebutlah, ramai yang sebut, iaitu akan menyebabkan dosa kita akan terlekat pada hajar tersebut, pada batu tersebut. Dan dikabarkan bahawa batu itu asalnya warna putih dan menjadi hitam kerana dosa-dosa manusia terlekat pada batu tersebut. Tapi ini wallahu alam, ni sekadar yang disebut oleh ulama, tapi tidaklah dibuktikan dengan hadis yang jelas. Jadi kita boleh ambil sebagai motivasi lah. Maknanya kalau kita diberikan rezeki nak pergi haji umrah khususnya, dan boleh waktu kita tawaf, kita mungkin ada kesempatan untuk mencium Hajarul Aswad, maka laksanakanlah. Tapi jangan jadikan Hajarul Aswad tu tempat kita minta pula. Ni ada orang yang mungkin dia salah faham. Dia anggap nak memberikan kemuliaan, sampaikan dia pergi dia pergi minta dekat batu tersebut. Kalau sekadar cium, kalau sekadar kita berdoa, ya Allah dengan keberkatan aku cium Hajarul Aswad ini, kita bertabaruk lah, itu dalam konteks yang masih boleh. Tak ada orang pun halang. Dalam bab tabaruk ada keluasan, masih kita boleh amalkan. Bahkan dalam konteks tawasul amal soleh pun, saya dah pernah sebut, boleh jadi amalkan. Sebab itu kita amal sampai sekarang. Banyak benda kita buat macam tu kan, sebelum nak exam, ada baca ayat Quran tertentu. Sebelum apa lagi, kita ada interview kan, bekerja, apa juga lah yang kita amalkan. Kita buat sesuatu amalan soleh, kita berdoa lepas tu, itu secara tak langsung menjadikan amalan soleh itu sebagai tawasul, memudahkan apa yang kita minta tu Allah terima. So ni sesuatu yang masih dibenarkan dan tidak bercanggah dengan syarak, sebab dia masih minta kepada Allah. So masih lagi boleh diamalkan. Walaupun ada perbincangan, ada ulama tak setuju dan sebagainya, itu kita tak sebutlah. Tapi semua kepada orang awam, kita boleh kata masih boleh amal. Tak jadi isu besar lah. Tetapi minta kepada batu, itu yang menjadi satu cara yang salah yang kita perlu ubah.
Maknanya kita minta, wahai batu, berikanlah aku. Itu yang tak boleh. Minta mesti kepada Allah. Fas'alullah. Minta mesti kepada Allah. Ni saya dah pernah sebut dalam kuliah-kuliah lepas. Sebab ni pun sama. Hak batu itu sekadar untuk dicium. Itu pun sebab Nabi amalkan. Sebab tu yang Umar sebut dalam hadis ni. Umar sebut, kalau aku tak nampak, aku pun takkan cium. Sebab dia tak ada manfaat, tak ada mudarat. Tak ada apa, batu je. Kan dia seolah-olah nanti dia punya kias, dia punya kata apa, situasi tu macam seolah-olah batu berhala lah. Kita minta kepada dia kan, kalau orang bukan kita lah, non muslim lah, minta kepada dia, sedangkan batu tak ada manfaat, tak ada mudarat. Sama kalau kita buat macam tu dengan Hajarul Aswad, maka apa beza dia? Beza dia mungkin batu tu je lah beza. Batu ni dalam syiar Islam, batu yang berhala tu orang ukir dengan muka rupa tertentu, dia minta jadikan berhala. So tak ada beza kan, nampak? Sebab inilah jadi satu perbincangan dalam kalangan ulama. Minta mesti kepada Allah. Mesti minta kepada Allah. Jangan sampai doa kita sebut, wahai batu, bagilah aku kerja yang bagus. Wahai batu, jadikanlah aku famous. Janganlah macam tu. Jangan. Sebab itu sangat bahaya. Seolah-olah macam menyerupai sebiji dah macam non-muslim buat. Pergi kat kuil ke, pergi kat gereja, minta dengan batu kan, berhala. So ni kita nak kena sedar lah. Maknanya cium tu boleh, bertawasul ke bertabaruk tu boleh, tapi jangan minta kepada batu tu. So itu hak batu tu. Itu hak kepada batu tu yang kita perlu amalkan. Baik, kita lihat terus kepada latar belakang bab. Ibu-ibu boleh baca lah dalam latar belakang ni, saya tak nak sebut panjang-panjang. Ibu-ibu sekadar boleh baca, boleh ambil poin-poin yang penting. Saya syarah yang mana penting saja. Dalam latar belakang ini disebutkan bahawa, saya ambil poin penting, baris yang ke-5, mengagungkan syiar Allah. Sesungguhnya ia adalah merupakan ketakwaan hati. Ini yang disebutkan dalam ayat Quran. Wa may yu'azzim sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Nak sebutkan ibu-ibu sekalian, syiar dalam Islam sangatlah penting. Sesuatu yang menjadi lambang kepada Islam. Contoh yang sangat biasa kita dengar hari-hari adalah azan, kan? Lambang kepada Islam, khusus kepada Islam. Kemudian pakaian kita sebagai seorang melambangkan agama kita, kan? Pakaian khusus. Apa lagi syiar-syiar kan? Contoh cara bercakap, memulakan dengan salam, dan apa lagi? Lebih kepada adab-adab kita lah kan. So yang menunjukkan identiti kita sebagai seorang Muslim. Jangan pernah kita menganggap itu jumud, sempit, dan kita rasa menyusahkan, dan kita ikut pula trend non-Muslim, kita tinggalkan adab dalam Islam, sunnah Nabi, sampai menyerupai mereka. Benda ni kita nak kena sedar. Ibu-ibu sekalian, sebab inilah yang disebut sebagai takwa. Takwa daripada sudut penglihatan. Maknanya kita akan nampak identiti yang kita tunjukkan itu, kesungguhan kita dalam mengamalkan ajaran Islam. Kan? Sebab apa yang kita zahirkan, kebiasaan itulah ada dalam batin, dalam diri juga. Kalau kita asyik menzahirkan sesuatu yang negatif, contoh cara pakaian ikut terus budaya barat, bukanlah ikut budaya barat, lepas tu menyebabkan kita contoh tak menutup aurat, lepas tu cara kita bergaul tak ada batasan. Biasa begitulah, bila pergi kepada syiar selain daripada Islam, memang dia akan, kebiasaan kalau kita ikut akan berlawanan dengan Islam. Sebab itu kita kena faham ibu sekalian betapa penting syiar ini yang melambangkan identiti Islam, kerana itulah yang menjadi zahir yang kita tunjuk pada orang, dan itulah yang ada dalam batin juga. Dia kata macam cerminan. Apa yang kita tunjuk pada orang, kita buat, kita behave, itulah dalaman juga. So kalau kita behave benda-benda yang salah, yang negatif, yang berlawanan dengan syarak, so kemungkinan besar dalam diri kita pun ada benda negatif juga. Sebenarnya kita nak kena betul-betul kena pastikan, jangan mudah kita ikut trend. Nak sebut mudahnya macam itulah, sebab ikut trend ni yang jadi masalah. Ibu boleh tengok sekarang macam contoh di TikTok ke, di Instagram, terutama generasi yang muda-muda sekarang ni lah.
yang sangat kata menggilakan trend yang pelik-pelik, yang tak ada manfaat pun biasanya, dan menyebabkan mereka ni buat benda-benda yang memang sangat bahaya. Kan trend-trend contoh berbangga dengan maksiat, macam saya lah, saya cerita sikit. Bukan saya buat lah, maknanya pelajar-pelajar saya kat sekolah, pelajar sekolah rendah pun even dah tahun 5-6 pun dah mula ikut trend-trend macam tu dan membawa kepada lara benda maksiat. Contoh apa? Bangga dengan maksiat. Kan couple dengan siapa berapa bulan, couple dengan siapa berapa bulan. Kan betul, macam-macam lah cara permainan game yang kata kalau couple dengan ini kahwin dengan dia tu pula. Kalau couple dengan dia ni kahwin dengan orang lain pula. Macam-macam lah, pelik-pelik lah, saya pun tak ambil tahu sangat. Cuma bila kita tengok tu rasa merisaukan lah. Sebab seolah-olah berbangga dengan maksiat. Ikut trend tu rasa bangga pula. Kalau kita cerita pasal Islam, rasa macam jumut. Kata jumut macam tak ikut trend, tak update. Tapi tak fikir tu benda tu adalah berlawanan dengan syiar Islam. Dan benda tu membawa kepada maksiat, membawa kepada perkara-perkara yang lara. Kan? Dan ni yang kita nak kena sedar. Kita tak apa, insya-Allah kita semakin sedar lah. Cuma risau sangat generasi yang baru ni. Sebab sangat mencabarlah nak mendidik mereka ni ibu sekalian. Itu sekadar apa yang saya hadapi lah di sekolah, yang sekolah rendah pun dah kita nampak benda-benda macam tu. So kita nak kena ambil jugalah tindakan sesuatu, maknanya sebaik-baik mencegah lah daripada kita merawat. Pastikan betul-betul mereka ni kita jaga, ikut ke dalam Islam, betul-betul kita didik dia. Dan insya-Allah dia akan ada kekuatan untuk dia tak terikut dengan trend yang dosa, yang membawa kepada dosa. Betul penting syiar dalam Islam. Kita lihat sikit apa yang penulis kitab mensyarahkan dalam pengajaran. Orang Islam itu kebiasaannya berada dalam dua keadaan dalam hal kaitan syiar Allah. Sebahagian mereka berlebihan dalam membesarkan sehingga terlampau sucikan dan sampai kepada tahap menyembah. Dan sebahagian lain tidak menitik beratkan sehingga tidak memberikan apa-apa kepentingan dalam kehidupan. Perkara yang betul yang dilakukan adalah menghormat, menghargai dan membesarkan syiar ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya sebut tadi itulah, ni lebih kepada isu Hajarul Aswad. Dan even syiar-syiar yang lain pun yang nak tahu bagaimana kita nak interact, kita nak berinteraksi dengan syiar ni, sebab itu kita belajar sunnah. Bila belajar sunnah, kita akan tahu bagaimana Nabi tunjukkan. Itulah kita punya ikutan. Sebab dalam Islam sangat penting bab wasatiyah. Dia jangan terlalu ekstrim, melampaui sangat, dan jangan terlalu memandang ringan sangat. Dua-dua ni dalam keadaan yang berbahaya. Kan? Kita boleh kaitkan apa jua lah. Contoh, bab makan. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Sebab lebih sangat pun menyebabkan kita rasa malas beribadah. Kurang sangat pun menyebabkan kita kurang fokus dalam beribadah. Kan? Apa lagi? Kalau kita boleh kaitkan lah. Tapi kalau ilmu tak adalah macam tu. Ilmu kena semakin banyak kena menuntut ilmu. Sebab kita yang banyak tak tahu kan, ilmu sangat luas. Itu kita kecualikan lah. Sebab dia tak berkaitan dengan fitrah sebagai seorang manusia. Kan? Tapi dalam bab Islam kebanyakannya begitu. Jangan terlalu melampau, jangan terlalu memandang ringan. Sama dalam bab tadi, kita menghormati syiar Islam, jangan terlalu over sangat. Dan jangan terlalu ringan. Kan? Sebab dua-dua ni menyebabkan kita akan tak balance. Tak balance. Kita kena jadi pertengahan. Kena wasatiyah, betul lah, benda muslihah. Tapi dalam bab ibadah lain, ibadah kena perbanyakkan. Fastabiqul khairat, itu kita dah tahu. Tapi dalam bab fitrah sebagai seorang manusia, itu yang kita kena sederhana. Contoh pergaulan kita dengan seseorang, kan? Jangan sampai dengan stranger lah, dengan orang lain, kan? Jangan sampai terlalu sangat rapat, sampai menyebabkan kita ta'assub dengan dia. Kan? Lepas tu jangan terlalu kita merenggangkan diri. Walaupun kita tak berapa serasi, jangan sampai renggang, sampai benci, tak boleh juga. Kenalah pertengahan. Kan? Maknanya kita menjaga hubungan sekadar saudara se-Islam. Kan? Tapi dengan siapa yang kita boleh rapat ke apa, itu kita rapat lah. Tapi orang yang tak boleh nak rapat, kita pertengahkan. Itu yang lebih selamat dalam bab muamalat dengan saudara se-Islam. Kita masuk pada pengajaran satu lagi.
Okey, terdapat 4 cara nak membesarkan syiar Islam. Pertama, membesarkan kehormatan Allah dalam perkara-perkara suruhan, larangan dan kewajipan. Ini bermaksud ibadah yang kita perlu untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Yang kedua, membesarkan waktu yang tertentu seperti hari Jumaat, bulan Ramadan, bulan haram, 4 bulan haram tu. Dan alhamdulillah, dan menunaikan ibadah haji. So ini adalah berkenaan dengan waktu. Pun memang ada dalam Islam sebagai syiar kan, waktu-waktu yang memang kita panggil sebagai satu waktu yang dimuliakan. Bukan maknanya waktu tu je lah kita beribadah ke tak. Macam Jumaat, waktu tu je lah sedekah. Macam Ramadan, waktu je lah kita berqiyamul lail. Tak, itu bukan maqasid dalam beribadah. Itu nak sebutkan waktu itulah kita nak kena lebih semangat daripada biasa. Tapi mungkin kita tak perasan, kita hanya menjadikan waktu tu je khusus beribadah. Ini yang kita nak kena, ibu-ibu kita nak kena kena sedar. Contoh macam isu-isu baru-baru jugalah, nisfu Sya'ban. Kan memang menjadi satu isu lah. Ada yang menerima kan amalan-amalan soleh kita buat. Bahkan tak ada masalah, memang kita boleh buat. Tapi ada juga pihak yang membangkang, kata ni bukan sunnah Nabi, ada sebut bid'ah lah, baca 3 Yasin malam nisfu Sya'ban. Okey, sebenarnya sebab apa timbul isu macam ni? Sebab kita mengkhususkan nisfu Sya'ban sahaja. Maknanya amalan soleh kita buat malam tu sahaja. Tapi malam-malam lain tak buat. Jadi sebab itu ada yang membangkang benda tu. Sebab dia agak ekstrim lah. Sebab tu dia jangan sampai membangkang pun tak boleh. Jangan sampai menghalang orang beribadah. Cuma kita beri nasihatkan lah. Maknanya bila kita beribadah, nisfu Sya'ban, okay, buatlah amalan soleh apa-apa yang kita nak. Bahkan ada sebut sebagai doa malam mustajab. Okay, silakan. Dalam masa yang sama, kita tahu, okay, jangan terlalu khususkan. Kita nak dapatkan istiqamah. Nasihatkan baik-baik. Okay. Kita dah buat malam nisfu Sya'ban, teruskan beramal soleh. Begitulah. Janganlah ekstrim sangat sampai kata tak boleh. Dan jangan terlalu bermudahan sampai tak buat langsung. Kan? Dia waktu-waktu macam ni, kita semangat tu semangat. Cuma dalam masa yang sama kita kena ingat, bukan hanya waktu itu sahaja yang kita beramal soleh. Waktu tu sebagai satu macam penyuntik semangat, motivasi. Baik Jumaat dalam seminggu, baik Ramadan dalam setahun kan. Sama, benda tu sama, akan berterusan. So ini isu dia. So ibu sekalian, kita perlu akur dalam Islam memang ada waktu-waktu tertentu, bahkan waktu mustajab berdoa pun sama. Tapi bukan maknanya waktu itu je kita berdoa, waktu itu je kita beramal soleh. Waktu tu jadikan sebagai penyuntik semangat. Lepas tu kita masih lagi teruskan dalam beribadah. Tu yang jadi timbul isu macam tu. Sebab itu kita pertengahan. Kita berada pertengahan, kita buat sekadar kita mampu dan kita teruskan. Itu yang paling penting. Yang ketiga, membesarkan tempat tertentu seperti masjid, tanah yang suci, tanah haram, 2 tanah haram, Makkah, Madinah, dan juga arah kiblat. Sebab itu menunjukkan kaki ke arah kiblat, kecuali pada waktu solat, adalah sesuatu yang kalau boleh kita elakkan. Ini menyebabkan syiar Islam. Seolah-olah kan orang solat, kaki dia tunjuk ke arah kiblat tak ada masalah, memang dia jangan solat. Tapi kalau orang yang tak solat tanpa sebarang keharusan, dia menunjukkan kaki dia ke arah kiblat, jadi menyebabkan seolah-olah samalah, dia solat pun kaki kiblat, dia tak solat pun kaki kat kiblat. So benda ni jadi satu perbincangan kan, adakah beradab dekat keadaan macam tu kan. Betul, yang jelas berkenaan dengan kita buang air. Ini adalah hadis disebut dengan jelas, jangan menghadap kiblat, jangan membelakang kiblat. Sebab itu kita biasa tengok mana-mana, terutama di surau masjid, memang dibinakan tandas, kalau kita perasan, memang tak akan hadap kiblat dan tak belakangkan kiblat. Kebiasaannya macam tu. Mungkin ada kontraktor, wallahualam lah, mungkin ada yang tak perasan ke apa, dan dia mungkin tak diberikan peringatan, so dia terbuat. Tapi kebanyakan lah yang saya sendiri pergi tengok, kita kata apa, kita perhatikan, memang nampak macam tu. Mereka tak akan buat hadap kiblat ataupun belakangkan kiblat. Sebab ini jelas dalam hadis. Cuma isu dia, kalau kaki hadap ke kiblat bukan pada waktu solat, itu yang jadi persoalan. Sebab dalam hadis tak disebut secara khusus. Cuma yang ni jadi perbahasan antara kalangan ulama.
adakah ia beradab ataupun tidak. So sebaik-baik macam mana? Kalau ada kata satu perbincangan berlaku, kita elakkanlah. Kalau ada keharusan tak apa. Tapi kalau terpaksa apa Tapi kalau tak terpaksa, tak ada apa-apa keharusan, elakkan, itu lebih baik. Itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Baik. Kemudian ini yang ketiga, ni bab syiar, bab syiar Islam. Yang keempat, membesarkan lambang agama seperti mushaf Al-Quran, kitab sunnah, para ulama, janggut, hijab, serban, haiwan dan sebagainya. Baik. So ini adalah tentang lambang agama. So kita boleh kaitkan dengan apa-apa jua yang disebutkanlah dalam karangan ulama ni. So jangan sampai kita jadikan lambang ataupun cap yang disebutkan sebagai satu identiti kepada Islam ni kita salah gunakan. Itu pun kita kena berhati-hatilah supaya jangan timbulkan fitnah pada agama. Kan? Apa contoh? Kita gunakan bab janggut, kan, kita gunakan bab janggut, kita kata sunnah, lepas tu kita mempermainkan pula janggut ni, buat janggut macam haiwan lah, betul kata janggut style janggut kambing, contohlah kan. Tapi ni boleh berlaku kan, orang biasanya bab melawak lah, dia melawak ni kadang-kadang dia sampai memainkan agama kan. Jangan sampai macam tu lah, itu dah dikira kita mempermainkan syiar Islam kan. Itu adalah lambang agama kan. Mana-mana agama yang lain pun dia tak jadikan janggut ni bagi lelaki lah kan, bukan bagi perempuan. Bagi lelaki mana dia satu pilihan nak berjanggut ataupun tidak. Tapi dalam Islam, seperti mana kita belajar dalam Syama'il Muhammadiyah, itu antara yang Nabi SAW tekankan dalam hadis kan, mencukur misai dan membiarkan janggut ataupun memelihara janggut. So benda ni adalah satu yang menjadi identiti kepada Islam. So kalau tak nak buat pun tak apalah, jangan sampai menghina, mencaci ataupun jadikan bahan jenaka. Sebab ni kadang-kadang yang buat ni bukan non-Muslim, Muslim sendiri buat. Kita agama Islam, kita sendiri buat macam tu kan. Orang non-Muslim pun masih lagi ada yang hormat, tapi kita yang tak perasan, semata-mata for the sake of joke, for the lame joke, lawak yang tak apa-apa, sebab tu kita sanggup nak mempermainkan syiar Islam. So ni tak patut berlaku lah. Kita perlu sedar dan kita perlu elakkan. Bagi kita masuk pada pengajaran yang ketiga, sesungguhnya membesarkan syiar Allah adalah berlandaskan kepada ilmu mengenai syiar itu sendiri. Kita hendaklah mempelajari apa yang dimaksudkan dengan syiar Allah supaya boleh mengagungkan, kerana pengagungan terhadap syiar Allah itu adalah bersama dengan pengagungan Allah itu sendiri. Ni adalah just huraian yang kita nak kena faham. Mengagungkan syiar dalam Islam adalah satu sebahagian daripada mengagungkan agama Allah, mengagungkan Allah itu sendiri. So ibu sekalian, kita fahamlah dalam bab syiar ini kita kena betul-betul jaga, jangan sampai melampau, cuma jangan sampai tak ambil tahu langsung, kena bersikap wasatiyah dan kita tahu apa peranan kita, dan jangan sampai menyalahgunakan syiar Islam ini untuk kepentingan peribadi yang boleh menyebabkan fitnah tu timbul. Itulah itu yang paling penting. Baik, InsyaAllah kita akan masuk nanti adab yang ke-11. Saya kira mungkin akan datang lah, sebab masa lagi 10 minit. Nak tengok dulu pun takut tak sempat. Kita akan masuk, nanti akan datang. Kita lihat nanti adab dengan para sahabat. Ni para sahabat maknanya sahabat Nabi, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana kita nak beradab dengan mereka, insyaAllah. Kita akan bincang kemudian. So ada lagi lebih kurang 9 minit. Kalau ada ibu-ibu nak tanya soalan, boleh tanya soalan dulu. Sambil tu saya akan buka juga soalan kuis lah. Alang-alang ada masa lebih sikit ni, kita tengok sikit soalan kuis kot. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya pasal syiar Islam tentang azan kan. Okay. Jadi ada certain perumahan kan, dia tak benarkan azan tu dilaungkan dengan kuat lah kan. Sebab kononnya nak menghormati bangsa lain yang ada dalam kawasan tu.
bangsa yang bukan Islam lah kan. Jadi kerana nak ikut diorang punya kehendak diorang tu, sampai kita punya syiar yang azan ni pun kita terpaksa nak tunduk dengan diorang. Kadang-kadang kita tak dengar pun azan tu, ada masa-masanya kok terlalu perlahan. Macam mana tu? Kadang-kadang Okey. azan subuh pun tak dengar. Maknanya Adakah kita berlaku- kena tunduk dengan diorang ataupun kita kena agungkan syiar Islam ni? Azan tu satu syiar yang sangat penting kan? Betul. Macam mana tu kita nak atasi tu? Okey, baik. Okey, Bonda Sahirah bertanya kan? Okey, terima kasih Bonda. Ya. Apa nak tahu ni maknanya memang betul-betul berlaku ke? Ataupun Ya. sekadar Ya, betul berlaku? ada kawasan-kawasan perumahan lah kan yang ada bercampur dengan orang kafir ni. Dia orang kata mengganggu lah, especially waktu subuh kan. Ganggu dia orang nak tidur lah, itulah. Saya rasa tak patut lah kan. Ke azan tu berapa sekejap je pun. Kadang-kadang kita pula nak dengar jabatan agama pula kadang tak tahulah, wallahu alam. Bila kita tanya tu memang contoh Jawi ke apa ke kita tak tahu, suruh buat macam tu, suruh perlahankan azan tu sebab orang kafir ni. Okey. Takkanlah kita nak ikut diorang kan? Kita nak besarkan diorang ke atau kita nak besarkan syiar Allah ni? Okay, baik. Baik, syukuran terima kasih kepada Bonda Sahirah atas soalan yang diajukan. Baik, jadi sebenarnya soalan ini pun menarik juga. Dalam bab syiar Islam, syiar ni adalah sesuatu yang memang menjadi lambang kepada Islam dan dia adalah jelas dan disebutkan dalam Quran Sunnah lah khususnya. Jadi kita dah sedia maklum, azan ni adalah memang sebagai daripada syiar Islam. Jadi isu yang berbangkit bila kita berada di tempat yang bercampur agama yang lain terutamanya lah. Dan mungkin juga ada walaupun saudara Islam pun yang tidak setuju juga dengan bab azan yang kuat terutamanya subuh yang kononnya dapat menyebabkan gangguan kepada orang ramai. Okey, sebenarnya benda ni dia bergantung pada tempat. Kerana dia adalah bergantung pada perintah. Dia syiar ini adalah azan. Dan kalau kata tempat itu dikuasai oleh orang Islam kebanyakan, contoh macam di Malaysia lah, yang kita boleh tengok overall, maka tak jadi isu kerana kita yang menguasai dan bila ada yang tak puas hati pun kita boleh ada kuasa kita boleh respon dengan berhak lah. Tapi bila berlakunya di tempat terutama di Singapura lah, itu yang yang saya difahamkan, banyak isu yang berlaku, tak boleh azan, sampai solat pun ada isu berjemaah, semua kena diam lah, tak boleh pakai mic langsung macam tu lah. Wallahu alam apa cerita sebenar, tapi itu antara yang dihadapi mereka lah. Jadi syiar tetap syiar. So kita azan, kata tak boleh pakai mic, kita azan sekadar yang dengar di dalam kawasan kita. Itu pun dah okey. Yang penting kita tetap kena buat tempat yang kita berada tu. So kalau contoh isu macam tadi, so kalau kata di kawasan tu, tapi masa ke dalam Malaysia kan, so di kawasan itu ada isu macam tu, kita boleh je balas balik. Maknanya ini adalah satu ketetapan yang kita akan buat. So dia waktunya pun tak lama. So sepatutnya tak jadi isu. Kan? So kita teruskan buat dan yang penting tempat itu dikuasai maknanya oleh orang Islam. Bukan oleh non-Muslim. Menyebabkan mereka akan menang lah. Mereka yang akan menguasai, berikan arahan. So kita kena ikut je. Ala kulihal kalau kata berlaku macam tu pun, mereka yang menguasai kita pun, dia teruskan azan, cuma mungkin tak pakai mic, mungkin perlahankan sikit, gitulah, sebab dia ikut kepada arahan balik, arahan pemerintah tu.
Itu yang jadi isu sikit. Tapi itu azan sahaja. Manakala memasang bacaan Quran, ini yang biasa jadi isu. Ikut kepada sunnah, macam pada pagilah especially, azan untuk 2 kali itu dibenarkan. Pada sunnah memang ada. Kita panggil apa, tarhim tak silap kan, tarhim ke apa. Kita akan azan 2 kali. Tarhim kan. Kita akan azan 2 kali. Itu boleh. Contoh sejam sebelum subuh dan waktu subuh. Itu memang secara sunnah ada. Bahkan syiar pun betul sebab azan kan. Azan kita buat 2 kali. Pertama untuk membangkitkan orang dan yang kedua untuk solat. Maknanya waktu subuh. Itu dia boleh kan. Bahkan itu adalah sunnah. Tapi itu jarang kita dengar, kita buat. Tapi ada tempat yang saya tengok kat Selangor ni pun ada juga. Tempat saya ni ada di Bangi satu, ada di Subang. Memang mereka dah biasa kawasan tu. Dan Alhamdulillah ini satu sunnah lah. Memasang ayat Quran yang tempoh dia lebih lama sebelum subuh. Yang katalah 10 minit. 10 minit pun lama juga tu. Ada yang lebih lama pun, setengah jam pun ada. So ini jadi isu. Sebab dia menyebabkan memang gangguan sebenarnya bagi orang yang tertentu. Mungkin waktu tu dia ada kelas ke, mungkin waktu tu dia ada something, mungkin orang ada yang tak sihat, berbaring kat rumah, jadi isu. Tapi kalau untuk azan tak apa, azan sekejap je azan, tak ada masalah. So kita nak kena bezakan sebab baca Quran sebelum azan dia bukan satu syiar sebenarnya secara khusus. Dia hanya sesuatu yang dia dah jadikan satu kebiasaan. Kita panggil jadikan adat muhakkamah. Jadikan satu kebiasaan. Sekiranya timbul isu, kata ada yang tak setuju di tempat kita, ataupun kita bertanya dulu. Kan? Kalau kata memang ramai tak setuju atas faktor tertentu lah. Contoh tadilah ada orang tak sihat ke, ada yang apa-apa menjadi halangan, mungkin menyebabkan dia gangguan. So sebaik-baiknya, kita tak perlu buat pun tak apa. Baik kita buat yang sunnah tadi. Itu lebih utama. Sebab azan sekejap je, dia tak lama. Even kalau nak cepatkan lagi pun boleh. Kan? Azan pendek-pendek pun tak apa. Yang penting kita buat. So kita bezakan. Yang tadi tu syiar. Yang kedua tu adalah sesuatu adat yang kita dah jadikan sebagai hukum ataupun jadikan satu budaya. So ada beza. Sebab itu kalau azan tak ada masalah. Yang penting tak boleh nak azan kuat pun kita azan perlahan. Tapi teruskan azan juga. Teruskan azan. Sebab itu penting. Kuasa ni penting. Kan kuasa ataupun kata orang yang pemegang amanah supaya dia dapat jalankan tanggungjawab dia dengan sebaiknya. Bukan hanya mengikuti je siapa-siapa punya kata-kata. Kena tegas lah kan. Memang kita kena tegas sebab lagipun sini memang dah di agama Islam tu agama rasmi negara kita. Dia patut tahulah. Ni kadang-kadang kita orang kita sendiri pun lemah. Itu kadang-kadang berlaku jugalah kan. Itulah, mungkin kita bersuara sikit lah kot. Kena suara lah masuk dalam surat khabar ke apa ke media. Bukannya apa pun. Dah bertahun-tahun, berabad-abad dah kita dengan azan. Tiba-tiba pula ada pula ni puak ni yang ni. Dia orang tu saja nak timbulkan isu tu. Semua tu dia punya dakwah nak lemahkan Islam tu je. Macam lah. Okay, baik. Jadi insyaAllah terima kasih Ustaz. Sama-sama. Dah pukul 10 dah. Saya ingat nak tanya soalan ni, soalan uji minda ni, tapi tak sempat. Tak apalah, insyaAllah kita akan sambung lagi lah akan datang soalan yang berikut nanti. Dan juga perbahasan kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduduhu ilaina inda hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma barik